Okey, sisa domestik. Kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Jadi kita tahu bahawa kalau pembuangan sisa domestik ni, kalau tanpa kawalan dan pengurusan yang lemah akan membawa kesan buruk kepada alam sekitar. Yelah, kan kita tak boleh kata, oh pembuangan sisa domestik ni, kalau berlaku pencemaran apa semua, janganlah buang je. Mana boleh. Okay, setiap kali kita makan, pasti akan ada sisa-sisa dia. Apa juga kita makan, apa juga kita pakai, pasti ada sisa-sisa tu. Dan sisa-sisa itu kita tak boleh hilangkan, kita tak boleh hapuskan. Jadi kita perlu buang. Okay, tetapi pembuangan itu perlu dengan kawalan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau katakan pembuangan sisa domestik ini dilakukan tanpa kawalan, maka yang pertama sekali akan berlaku pencemaran. Okay, berlaku pencemaran seperti yang kita lihat di sini, iaitu pencemaran. Dan kalau kita lihat pembuangan sampah sarap, ya, secara langsung akan menyebabkan pencemaran air atau pencemaran air. Okay, sumber air terutamanya sungai akan tercemar apabila sampah sarap dibuang ke kawasan sumber air. Bukan sahaja kawasan sumber air. Kalau kita buang sampah merata-rata tepi jalan pun akan mencemarkan air sungai. Kerana apa? Kerana hujan yang turun akan membawa sampah itu, okay, ke dalam longkang, dan air longkang tu akan pergi ke parit membawa sampah tu sekali, dan daripada parit air longkang itu akan membawa masuk ke dalam sungai. Jadi sebab itu kita harus untuk buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah merata-rata. Okey, baik. Selain itu, berlaku pencemaran udara. Apabila udara tercemar disebabkan jika kita buat pembakaran sisa domestik di tapak pelupusan sampah, di tapak pelupusan sampah, di tapak di mana pembuangan sampah itu dilakukan, jika dibakar akan mencemarkan udara. Pencemaran udara. So, pencemaran air, pencemaran udara, dan juga yang ketiga, pencemaran bau. Di mana timbunan sisa domestik ni, timbunan sampah-sampah ni, kalau tidak diurus dengan baik, akan menyebabkan bau. Bau sampah lah. Bau sampah yang kuat. Jadi itu yang menyebabkan pencemaran. Ya. Jadi perlu diurus dengan baik. Baik. Selain daripada itu, selain daripada pencemaran, jika tidak dibuang sampah, kalau katakan kesan sisa domestik ini tidak diuruskan dengan baik, maka akan menyebabkan wabak penyakit. Nampak tak wabak penyakit, di mana sisa pembuangan sampah secara langsung dapat menjadi tempat penularan. Penularan ni maknanya kita kata jangkitan, ataupun kita kata sebagai merebak penularan, rebakkan wabak penyakit yang disebarkan oleh haiwan seperti tikus, lipas dan juga lalat. Sebagai contoh, penyakit taun, taun, demam denggi, malaria, Zika, rotavirus. Ini semua adalah penyakit-penyakit yang dibawa oleh haiwan-haiwan ini. Tikus, lipas dan lalat. Sebab mereka boleh menyebarkan wabak penyakit. Sebab itu, kalau dalam rumah kamu adanya binatang-binatang ini, maka pastikan bahawa rumah kamu ada dibersihkan. Sampah-sampah sarap cepat-cepat pergi buang dalam tong sampah, supaya lori sampah ambil dengan cepat. Kemudian juga rumah kamu sentiasa dibersihkan, takungan-takungan air itu dibuang airnya, dibersihkan. Jangan ada sisa-sisa makanan untuk mengelakkan daripada
wujudnya tikus, lipas dan juga lalat. Jadi tanggungjawab kamu juga. Kamu ni jenis pula kan, kamu ni semua cikgu tahu. Jenis bila duduk depan laptop ke depan PC ke kan, sambil makan, dah sisa makanan berterabur kat bawah. Kamu biar je. Lepas tu yang datang lipas. Betul. Okey. Okey, depan laptop lah, depan TV sambil makan, cushion tu akan ada sisa-sisa makanan, datanglah lipas. Jadi elakkan. Ya, elakkan. Kalau nak makan pun, okey, makan dengan ada lapik. Seperti pinggan ke apa, supaya sisa itu tidak berterabur di bawah. Jadi, itu antara kita kata usaha untuk mengelakkan wabak penyakit. Ya. Dan kalau kita lihat di sini sedikit info geografi ni, di mana kalau kita lihat, okey, iaitu minyak masak terpakai. Minyak masak terpakai ni maksudnya minyak masak yang telah mak kamu masak pula. Okey. Minyak masak yang mak kamu dah masak yang menggunakan tu boleh diproses menjadi biodiesel yang digunakan sebagai bahan pembawa mesra alam bagi alat fogging pembasmi nyamuk. Bahan pembawa daripada sumber bio ini dapat mengurangkan kesan toksik kepada manusia jika dibandingkan dengan bahan pembawa daripada diesel. Okay. Jadi maknanya alat fogging yang pembasmi minyak itu, alat fogging yang pembasmi nyamuk, kan, alat fogging itu sebenarnya boleh menggunakan minyak masak terpakai. Okey, dan minyak masak itu perlu diproses menjadi biodiesel. Jadi itu kegunaannya. Kegunaan yang boleh dikatakan sebagai mesra alam. Itulah dia. Okey. Baik. So kita telah lihat bahawa kesan-kesan jika buang sisa domestik ni apa yang berlaku kalau tanpa kawalan. Pencemaran, okey, iaitu pencemaran air, okey, udara dan juga pencemaran bau serta juga wabak penyakit. Baik. Kemudian yang ketiga, peningkatan kos penyelenggaraan. Jika pembuangan sisa domestik itu tidak dilakukan dengan baik, tanpa kawalan, maka ini akan meningkatkan kos penyelenggaraan. Apa itu kos penyelenggaraan? Iaitu maintenance cost. Maintenance cost. Okay, maintenance cost. Di mana kos penyelenggaraan itu akan maknanya kos untuk menguruskan sampah-sampah itu. So, kalau peningkatan jumlah sisa domestik akan meningkatkan kos penyelenggaraan yang diuruskan, yang dibuat oleh pihak kerajaan. Khususnya PBT, iaitu pihak berkuasa tempatan PBT. PBT tu siapa cikgu? PBT tu ialah majlis-majlis bandaran lah. Kalau di Subang Jaya, MPSJ, Majlis Perbandaran Subang Jaya. Kalau di Shah Alam, MBSA, Majlis Bandaraya Shah Alam. Kalau Kuala Lumpur, DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kalau di Kuala Selangor, MPKS, MDKS, Majlis Daerah Kuala Selangor. Majlis daerah itu semua, itu dipanggil PBT, pihak berkuasa tempatan. Dan mereka lah yang sebenarnya menguruskan, menguruskan sampah-sampah ataupun sisa domestik ini. Jadi, kos penyelenggaraan yang perlu dibiayai oleh PBT ini melibatkan kos penyelenggaraan maintenance, tapak pelupusan sampah, baik pulih kemusnahan, perawatan, merawat air tercemar dan juga gaji pekerja-pekerja pembersihan. Ini semua melibatkan kos. Okey, kalau lori sampah ni kan, lori sampah ada driver, ada orang yang 2 orang 3 orang yang kutip sampah. Ini semua nak dibayar gaji.
Kemudian lori ni datang pergi rumah kamu nak ambil sampah. Okey, kena guna minyak, kena isi minyak. Kemudian lori ni juga kalau rosak kena repair lagi, masuk bengkel repair. Itu semua kos. Semata-mata untuk apa? Untuk mengangkut sampah dan buang sampah. Jadi ini dikatakan sebagai kos penyelenggaraan. Jadi lagi banyak sampah, lagi tinggilah kos penyelenggaraan itu. Jadi perlunya ada pengurusan sisa domestik. Susah pengurusan sisa domestik ya. Baik. Okey. Cikgu nak kamu semua tuliskan PBT di kawasan rumah kamu. Apakah nama PBT di kawasan rumah kamu? Apakah nama pihak berkuasa tempatan di rumah masing-masing? Cikgu nak tengok korang tahu ke tidak? Cuba tulis dekat Zoom chat. PBT di rumah masing-masing. Kalau di Shah Alam, MBSA. Kalau di Kuala Selangor, MDKS. Aryan Fahri kata MBSA code. Kamu di Shah Alam ke? Kalau di Shah Alam, MBSA lah. I see. Okay. Cadence, Majlis Bandaraya Ipoh. Okay, di Ipoh. Okay, good Cadence. NBI kan? Hello, Okay. Mbappe. Okay. Kemudian Adif Zakwan, MDLD, Majlis Daerah. LD apa? Labuan ke? MBPP, Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Okey. Adif Zakwan, Majlis Daerah Lahad Datu. Okey, Lahad Datu Sabah. Okey, kita ada orang Sabah rupanya. Okey, iaitu Adif Zakwan, Lahad Datu. Ya, betul. Okey, Nisrina, MBSA. Okey, Jingru pun sama juga, MBPP, Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Jingru. Kamu dengan Wan Irfan samalah, iaitu di Pulau Pinang. Okey. Baik, bagus. Di Lahad Datu. Okey. Baik, Ayu. Darwish Hakimi. Harshita. Kamarina, kamu nak pergi mana tu, Kamarina? Okey, so majlis apa tu? MDLD, MBSA, MBI, DBKL. Okey, ramai yang tahu. Bagus. MBPP, Harshita pun MBPP, Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Ramai sini orang Pulau Pinang cikgu tak sangka pula. Ramai juga 2-3 orang yang pelajar yang berada dari Pulau Pinang. Bagus. Dari sana daripada mana? Dari sana daripada mana? Daripada Pulau Pinang juga ke? Baik. Cikgu daripada mana? Cikgu MPSJ, Majlis Perbandaran Subang Jaya. Okey, MPSJ, Majlis Perbandaran Subang Jaya. Bukan MP rasanya, sekarang ni MB. MBSJ, Majlis Bandaraya Subang Jaya. Ya. Jadi, so kita tahu Subang Jaya tu dekat negeri mana, cikgu? Okey. Subang Jaya di Selangor. Yang ada Subang Airport tu. Ada lapangan terbang Subang tu kan. Subang Airport, tu Subang Jaya, iaitu di Selangor lah. Sebelah Shah Alam dan sebelah Petaling Jaya. Okey. So kita kena tahu supaya kita tahu siapa yang uruskan sisa-sisa domestik di kawasan rumah kita. Itu penting. Ya. Baik. Kemudian kita lihat, jika pencemaran ataupun pembuangan sisa domestik ini tidak dikawal, maka akan berlakulah banjir kilat. Ya, banjir kilat. Jadi banjir kilat ini maknanya banjir yang secara tiba-tiba dan juga air naik dengan pantas menyebabkan takungan air yang besar berlaku. Ini contoh banjir kilat, banjir yang tiba-tiba berlaku. Dan kebiasaannya banjir kilat ini berlaku di kawasan bandar, seperti di Kuala Lumpur, seperti di Shah Alam. Ini banjir kilat. Dan kalau dipersoalkan, kenapa banjir kilat ini berlaku, cikgu? Sebab sikap tidak bertanggungjawab penduduk yang membuang sisa-sisa domestik ke dalam longkang, dalam parit, dalam sungai, menyebabkan aliran air tersekat
Sebab air nak mengalir tapi tersekat. Sebab apa? Banyak sampah. Jadi apabila hujan lebat, jumlah air meningkat secara mendadak. Maknanya secara pantas. Sehingga menyebabkan banjir kilat pun berlaku. Nampak tak? Nampak tak? Macam cikgu cakap tadi. Kalau kita buang sampah, jangan kita fikir, oh aku buang sampah dekat rumput. Oh aku buang sampah kat tepi jalan je. Aku buang sampah kat jalan je. Kan? Jangan fikir ia tidak menyebabkan banjir. Pembuangan sampah di luar itu boleh menyebabkan hujan turun dan hujan akan bawa sampah-sampah itu masuk dalam longkang parit dan sungai. Dan ini boleh menyebabkan banjir kilat. Boleh menyebabkan banjir kilat. Kamu semua selalu pergi naik kereta kan? Naik kereta dengan abah kamu, ayah kamu. Bila makan-makan tu, sampah-sampah tu buka tingkap, buang keluar ke atau macam mana? Cuba tulis dalam Zoom chat. Kamu buang keluar, buka tingkap, buka. Tu, Nur Kamarina tu. Kamarina, kalau jalan-jalan tu, kalau tengah makan-makan dalam kereta, plastik-plastik tu buang keluar ke? Ke macam mana? Jarang makan dalam kereta. Oh, okey. Saya bawa beg plastik lebihan. Letak kat celah-celah kasit. Okey, betul juga tu. Letak kat celah-celah kasit. Nanti dah sampai rumah, keluarkan dan buang dalam tong sampah. Cari tong sampah dan buang. Masalahnya dalam kereta macam mana kau nak cari? Dalam kereta ada tong sampah. Clash? Okey. Tak pernah lagi cikgu tengok dalam kereta ada tong sampah. Okey. Saya bawa beg plastik lebihan, lepas tu buang dalam tu. Okey, bagus Shriti. Okay. So make sure buang dengan cara buang setempat dalam kereta dulu, kemudian bila sampai rumah barulah keluarkan sampah tu dan buang dalam tong sampah. Itu cara dia. Jangan pandai-pandai nak buang keluar ya, boleh menyebabkan banjir kilat. Okay. Baik. Dan kita perlu mencontohi salah satu bandar di Jepun ya. Iaitu kalau kita lihat bandar di Jepun ni, okey Norka Marina. Okey, Kamikatsu, sebuah bandar di Tokushima iaitu di Jepun, merupakan sebuah bandar yang unik apabila penduduknya mengamalkan kitar semula sampah. Nampak tak tu? Dan the best part is bandar itu tidak mempunyai lori pengangkut sampah. Tak ada lori mengangkut sampah ni, menyebabkan penduduknya perlu mengasingkan dan menukarkan sisa makanan itu menjadi baja kompos, menjadi baja untuk tumbuh-tumbuhan. Bagus dengar ni. Okey. Jadi dia tak sediakan lori pengangkut sampah, sisa-sisa makanan tu pandai-pandailah orang jadikan dia baja kompos. So itu telah kita kata dapat mengawal pencemaran alam sekitar. Bagus. Jadi kalau kita lihat itulah berkaitan dengan kesan-kesan sisa domestik jika tidak dikawal. So kita lihat apakah langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik ni cikgu. Macam mana? Apakah step by step untuk kita kurangkan kesan pembuangan sisa domestik ni? Iaitu yang pertama, pastinya amalan 3R. Ya, boleh Nur Kamarina, boleh. Amalan 3R. Iaitu amalan 3R ni merujuk kepada reduce, reuse dan juga recycle. Reduce, kurangkan. Ya, kurangkan. Guna semula, reuse. Dan juga kitar semula, iaitu recycle. So 3R ini dapat mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Jadi masyarakat seharusnya dididiklah. Kita semua harus dididik untuk memahami konsep amalan berkenaan, iaitu 3R ni seperti ini. Yang pertama, kalau kita lihat mengurangkan
Okey, reduce ya. Reduce, kurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah, yang boleh jadi sampah, seperti penggunaan beg plastik dan bekas polisterina. Maknanya bekas polisterin itu kan. Polisterin, beg plastik, kita kurangkan penggunaannya. Jangan guna beg plastik. Kita guna, kalau kita nak guna juga, kita guna berulang kali. Okey. Jadi kita kena, kalau katakan pergi kedai, beli barang, okey, tak perlu minta plastik. Ambil je barang tu. Okey, tak perlu pakai plastik. Tapi kalau barang tu 2, 3 bolehlah. Kan? Kalau barang tu banyak, tak ada plastik, tak plastik. Macam mana nak bawa? Kan? Jadi kalau barang tu sikit-sikit, tak payah ambil plastik. Okey. Kurangkan penggunaan beg plastik. Okey. Yang kedua iaitu guna semula. Iaitu, okey, reuse. Menggunakan semula bekas-bekas minuman. Tin-tin minuman tu, tin Coca-Cola, tin 100 plus, semua guna semula. Surat khabar pun boleh guna semula. Majalah atau mendermakan buku-buku dan juga pakaian. Kalau katakan kamu dah ada banyak bekas minuman, surat khabar, majalah yang kamu tak tahu nak guna apa, nak guna semula pun tak tahu, jadi kamu perlu hantar ke pusat kitar semula. Kadang-kadang kitar semula dia ada tong tu kan. Okey, tong coklat, tong oranye, kemudian tong apa? Tong biru kan. Jadi masukkan mengikut kategori. Okey, ini untuk barang-barang kaca. Yang ini untuk okey, iaitu kertas. Yang ini untuk tin minuman. Okey, jadi pergi buang dalam pusat kitar semula supaya boleh diguna semula. Okey, boleh diproses semula, guna semula Baik. Dan juga kitar semula. Okey, recycle, iaitu dengan menghasilkan barangan-barangan baru daripada barangan terbuang, seperti penghasilan kraft tangan dan baja kompos. Baja kompos. Penghasilan kraft tangan. Okey, contohnya macam kertas surat khabar. Okey, mungkin dulu masa sekolah rendah kamu ada buat kod, iaitu pendidikan seni di mana kamu kena basahkan, basahkan kertas surat khabar, kemudian tampal dekat belon banyak-banyak, betul tak? Tampal kat belon banyak-banyak sampai dia kering, nanti dia jadi macam bulat tu kan. Bila kering dia jadi bulat. Boleh buat macam-macam hiasan kat situ. Itu dululah. Itu menghasilkan kraft tangan. Okey, hiasan-hiasan dan sebagainya, serta boleh dijadikan baja kompos untuk sisa makanan, boleh jadi baja untuk pokok-pokok dan tumbuhan. Itu amalan 3R. Reduce, reuse, recycle. Okey. Baik. Dan seterusnya kalau kita lihat iaitu penggunaan teknologi terkini seperti ini dia. Teknologi terkini, the latest teknologi iaitu Logi Waste to Energy, WTE. Ini adalah teknologi terkini yang mampu mengurangkan sisa yang perlu dihantar ke tapak pelupusan sehingga 85%. Macam mana tu cikgu? Okey, teknologi ini mampu mengurangkan sisa. Okey, sepatutnya sisa-sisa sampah tu buang ke tapak pelupusan sampah, tapi boleh dihantar pergi ke loji ini. Untuk apa? Teknologi loji ini sebenarnya, okey, kalau kita lihat waste to energy ni, dia akan bakar dan tukarkan sampah-sampah itu, dia menjadi tenaga dan menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik daripada sampah. Jadi teknologi WTE juga mampu mengurangkan pencemaran bau berbanding tapak pelupusan sedia ada. Jadi penciptaan pinggan daripada ubi kayu dapat menggantikan pinggan polisterina dan mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Ini juga adalah salah satu daripada penggunaan teknologi terkini.
Pertama, logi waste to energy. Dan yang kedua, penciptaan pinggan daripada ubi kayu. Macam mana dicipta tu? Ubi kayu tu akan dikeringkan semua dan dia akan jadi, dia akan buat dalam bentuk pinggan, iaitu pinggan-pinggan kertas. Pinggan-pinggan kertas tu kan. Okay. Jadi dibuat daripada ubi kayu. So tak perlu lagi guna pinggan-pinggan plastik. Pinggan plastik polisterina ini akan menyebabkan pencemaran. Kalau pinggan daripada ubi kayu, dia tidak mencemarkan alam sekitar. Gitu. Okay. Baik. Kita lihat bagaimana untuk langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik ni. Yang pertama, amalan 3R. Yang kedua iaitu penggunaan teknologi terkini. Dan yang ketiga paling penting, penguatkuasaan undang-undang. Okay. Penguatkuasaan undang-undang ni maknanya apa? Ambil tindakan undang-undang. Seperti pihak berkuasa tempatan PBT telah menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan sisa domestik dengan mengenakan denda dan hukuman yang lebih berat, bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Kenakan hukuman yang lebih tinggi dan hukuman yang lebih berat. Jadi Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 dan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Akta 673 dibuat. Kedua-dua akta ini dibuat untuk menguruskan sisa domestik dengan baik dan sistematik. Maknanya akta-akta ini telah bagi tahu bahawa kalau pembuangan, contohnya kalau pembuangan minyak masak perlu dibuang ke mana? Okey, perlu dikumpulkan setempat, kemudian dibuang ke dalam tong sampah, kemudian ataupun dihantar ke pusat kitar semula, ataupun diberikan kepada syarikat-syarikat yang akan tukarkan minyak itu kepada bawaan, alat bawa ataupun bahan bawaan untuk fogging. Dia punya details tentang how to manage, bagaimana untuk urus sampah-sampah tu. How to manage. So sesiapa yang melanggar, dia tak buat ikut akta ini, boleh dikenakan denda dan hukuman yang berat. Contohnya kamu kata macam tak naklah, okey, leceh lah nak buang, okey, kena simpan dulu, kemudian kena panggil orang tu datang ambil minyak ini. Susahlah, leceh lah. Kemudian kalau kamu rasa leceh, kamu pergi buang dalam longkang ataupun dalam sungai, menyebabkan pencemaran sungai. Lepas tu pegawai-pegawai ini pun datang, dan bila pegawai ini datang, okey, pegawai kuasa, mereka datang, dia cek kat mana macam mana sungai ini boleh tercemar. Dia cek, kemudian dia tengok, okey, daripada longkang dia tengok, dia cek balik, rupanya datang daripada rumah kamu. Dia pun cek rumah kamu. Ini siapa yang buang minyak ni dalam longkang tu semua, minyak masak. Kemudian rupa-rupanya kamu yang telah buang. Maka kamu boleh dikenakan denda dan hukuman. Jangan main-main. Okay, jadi berhati-hati. Buang ke tempat yang betul. Jangan buang dalam longkang semua. Jadi sebab apa? Ada undang-undang yang boleh mengenakan denda dan hukuman yang berat kepada orang yang melakukan pembuangan sisa. Okey. Baik. Dan seterusnya. Ramai yang kat luar ni rupanya. Okey. Baik. Yang keempat. Okey, pendidikan. Sikit lagi. Habis dah. Yang keempat, pendidikan. Bagaimana langkah-langkah untuk mengurangkan sisa pembuangan domestik dengan pendidikan? Program pendidikan tentang penjagaan alam sekitar telah diterapkan kepada generasi muda, maknanya generasi macam kamu ni, terutama daripada peringkat awal. Jadi, mata pelajaran geografi dan sains
dapat memupuk kesedaran dalam kalangan murid. Memupuk kesedaran supaya jangan mencemarkan alam sekitar, uruskan sisa domestik, okay. Dan pelbagai aktiviti seperti kitar semula boleh dilaksanakan sebagai aktiviti tambahan di sekolah. Okay. Korang ni, masalah korang ni pula, biasanya kalau dah belajar, okay, pelajaran geografi dah bagi tahu, mata pelajaran sains pun dah bagi tahu jangan buang sampah. Ada juga yang degil buang sampah tu. Buang sampah merata-rata. Macam mana tu? Macam mana tu Aklesh? Macam mana tu Ayu? Dah belajar dah sains, dah belajar geografi, buang sampah merata-rata akan menyebabkan pencemaran. Tapi still buang sampah juga. Macam mana tu? Apa ubatnya? Dari Sayana, apakah tindakan yang patut kita buat? Okay, pada orang-orang yang degil lah ni, tak faham-faham, dah belajar dah geografi, sejarah, sains, tapi still tak faham-faham lagi. Macam mana? Menguatkuasakan undang-undang. Okay. Bagus Aryan Fahri cadangan tu. Menguatkuasakan undang-undang kan. Jadi kalau kita lihat contoh macam, kalau kamu buang sampah di sekolah, buang sampah merata-rata di sekolah, patut pengawas tu tangkap je tangan orang yang buang sampah tu. Okay. Bukan ikat dia kat pokok, jangan, bukan macam tu. Boleh juga ikat kat pokok. Ikat kat pokok dia kan, tangan dia, okay. Kemudian kaki dia ikat kat pokok, kemudian laksanakan hukuman yang paling kejam. Apakah hukuman yang paling kejam? Iaitu ambil bulu ayam, lepas tu gosok kat tapak kaki dia. Tu kejam. Ambil bulu ayam, kemudian gosok dekat tapak kaki dia. Confirm kejam. Menangis-nangis dia nanti. Menangis apa? Menangis tak tahan. Betul Aklesh kan? Ikat tangan macam tu, ambil bulu ayam, gosok kat telinga dia. Gosok kat telinga dia, kau tengok nangis-nangis dia. Saya tak buat lagi, saya tak buat lagi. Kata. Gosok kat telinga je, pakai bulu ayam. Okay. Jadi, confirm nangis. Tu paling kejam tu. Tu paling kejam. Okay. Jadi, okay. Jangan, itu hukuman yang patut dikenakan. Patut dikenakan lah. Okay. Baik. Kemudian, yang kelima, kempen. Kempen, pelbagai kempen telah dijalankan oleh agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO, pihak berkuasa tempatan, PBT dan orang perseorangan. Kempen-kempen dijalankan secara menyeluruh melalui pelbagai media sosial. Kempen ni biasanya dia akan bagi tahu, contoh macam kempen cintailah sungai kita, jagalah kebersihan negara kita. Okay, kempen buang sampah di dalam tong sampah. Kempen bersihkan kawasan rumah kita. Okay, jadi itu kempen yang dilaksanakan di media-media sosial. Jadi Jabatan Alam Sekitar telah menjalankan pelbagai kempen. Contohnya Jabatan Alam Sekitar ni seperti kempen kesedaran alam sekitar, kempen 3R dan kempen cintai sungai kita. Nampak tak? Kempen cintailah sungai kita. Jadi kalau macam kamu semua ni macam kamu semua ni tak ada orang yang dicintai, jadi cintailah sungai kita. Kalau baik, itulah. Ya, cinta. Kalau tak ada orang lain nak dicintai, cintailah sungai kita. Itu lagi baik. Itu lagi baik ya. Ataupun cintai diri sendiri, kata Aryan. Pun boleh juga Aryan. Okay. Kalau cintai diri sendiri, cintailah sungai kita. Pun boleh juga. Jadi itu cara. Okay, untuk untuk menjaga kita kata menjaga alam sekitar kita. Baik. Selain daripada 3R, kita juga ada amalan 5R tau. 5R. 5R ni lagi banyak. 5R ni lagi banyak iaitu
Okey, kalau kita lihat amalan 5R ni merujuk kepada rethink. Kita kata fikir semula, rethink. Kemudian barulah reduce, okey, kemudian repair, perbaiki, reuse, guna semula dan recycle. So kita tahu yang kita belajar tadi 3R tu yang ini. Reduce, reuse, recycle kan. Yang ini 3R. Rupanya ada tambahan 2 lagi. Iaitu rethink. Fikir semula. Dan repair, baiki. Ada tambahan 2, rethink dan repair. Jadi itulah amalan 5R. Untuk langkah-langkah mengawal pembuangan sisa domestik. Maka dengan itu kita telah menamatkan bab yang ke-13, iaitu bertajuk sisa domestik. Dan bab 13 ini adalah bab yang terakhir dalam geografi tingkatan 1. Panduan kerja lapangan ini hanyalah panduan untuk kamu buat kerja kursus yang dilaksanakan oleh guru sekolah kamu, dan kamu kena buat. Itu kerja lapangan. Jadi ini tidak perlu dibincangkan kerana ianya tidak masuk dalam peperiksaan. Ini untuk buat kerja kursus atau kerja lapangan. Maka dengan itu sebenarnya tajuk ataupun kita kata bab yang terdapat pada geografi, sebenarnya bab untuk dibincangkan adalah sebanyak 13 bab, dan bab terakhir itu adalah sisa domestik. Itulah dia. Jadi apa yang telah kita pelajari dalam bab sisa domestik ini, cikgu? Apa yang telah kita pelajari iaitu kita belajar tentang jenis sisa domestik. Iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Kita juga telah melihat tentang kesan-kesan pembuangan sisa domestik ini, seperti pencemaran, masalah sosioekonomi, wabak penyakit, banjir kilat, dan juga langkah-langkah untuk mengawal kesan pembuangan sisa domestik dengan amalan 3R, penggunaan teknologi terkini, penguatkuasaan undang-undang, pendidikan dan juga kempen-kempen kesedaran. Jadi inilah yang telah kita pelajari dalam bab yang ke-13. Okey, baik. So, cikgu buka kepada sebarang soalan untuk ditanyakan. Kalau kamu ada soalan nak tanya, boleh